Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada 3 subtopik untuk bab 2 Malaysia dan Ekonomi Global, iaitu sambungan daripada kesan pelaksanaan tarif, kesan pelaksanaan subsidi, dan untuk hari ini kita akan pergi kepada kesan pelaksanaan kota. Okey, kemudian kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa dan blok ekonomi dan perjanjian perdagangan. Okey, semua pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 158. Okey, kita akan tengok apakah kesan pelaksanaan kota ke atas pasaran. Okey, seperti yang kita tahu, kota merupakan salah satu daripada sekatan perdagangan antarabangsa. Apabila kota dilaksanakan, ianya akan memberi kesan ke atas pasaran. Apabila kita sebut tentang pasaran, ianya adalah mengenai demand dan juga supply. Okey, jadi kita akan tengok kesan ke atas pasaran apabila kota ini dilaksanakan. Okey, sebelum PAB, iaitu sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa, selepas berlakunya perdagangan antarabangsa dan selepas kota dikenakan. Baiklah, kita tengok yang pertama. Okey, sebelum perdagangan antarabangsa dilaksanakan, okey, keseimbangan pasaran akan dicapai apabila keluk D kosong. Okey, keluk D kosong bersilang dengan keluk penawaran S kosong. Okey, jadi akan terhasillah keseimbangan pasaran. Dan apabila adanya keseimbangan pasaran, secara automatik kita akan lihat adanya harga keseimbangan iaitu pada P kosong dan kuantiti keseimbangan iaitu pada Q kosong di sini. Okey, dan ini sebelum berlakunya PAB. Maksudnya perdagangan secara biasa. Okey, selepas berlakunya perdagangan antarabangsa, okey, kita tengok yang kedua. Okey, keluk penawaran S1 akan bersilang dengan D kosong di mana selepas berlakunya PAB, akan berlakunya penambahan penawaran. Okey, iaitu S1. S1. Tengok anak panah, S1. Okey, jadi keluk penawaran S1 akan bersilang dengan D kosong dan titik keseimbangan yang baru adalah pada E1 di bawah dan harga akan jatuh apabila berlakunya PAB. Okey, kemudian maksudnya di sini berlakunya PAB perdagangan antarabangsa, maksudnya penawaran makin bertambah. Tetapi selepas kota dilaksanakan, seperti yang kita tahu, kota ini adalah had, had ataupun sekatan terhadap kuantiti barang yang bakal diimport, iaitu sekatan terhadap jumlah barang yang akan diimport lah. Okey, maksudnya had maksimum bagi sesuatu barang itu untuk diimport. Apabila kota ini telah dikenakan, maksudnya penawaran akan berkurang lah. Sebab apa? Sebab bilangan barang untuk diimport telah dihadkan. Sebab itulah daripada S1 dia akan pergi kepada S2 di sini. Okey, apabila pergi kepada S2, kita akan jumpa titik keseimbangan yang baru. Okey, di mana S2 akan bersilang dengan keluk permintaan D kosong dan akan terhasillah tingkat harga yang baru iaitu P2 dan harga akan naik balik. Okey, harga akan naik dan pada tingkat harga P2, kita akan tengok jumlah penawaran kereta dalam negara adalah sebanyak 0Q2 yang asal 0Q2 dan jumlah kereta yang diimport adalah jumlah kereta yang diimport adalah Q2 dan Q3. Okey, jadi kita boleh tengoklah sebenarnya ketiga-tiga sekatan perdagangan antarabangsa iaitu tarif, subsidi dan juga kota
akan memberi kesan ke atas pasaran. Okey, secara umumnya kita boleh lihat kesan pelaksanaan TSK ini ke atas pasaran. Okey, biasanya bila kita sebut tentang pasaran, dia akan pergi sama ada kepada permintaan, penawaran, pengeluaran barang itu sendiri dan kemudian dari aspek harga. Okey, jadi kita akan tengok kesan ke atas pasaran. Antara kesan yang utama adalah terhadap harga barang import itu sendiri. Apabila kerajaan melaksanakan tarif, kita tahu tarif ialah cukai. Apabila cukai dikenakan, secara automatik harga barang import secara relatifnya akan menjadi lebih mahal berbanding dengan barang tempatan. Okey, dan kemudian bila harga import menjadi lebih mahal, permintaan barang import akan berkurang. Sebagai contoh, kereta Honda. Apabila kereta Honda dikenakan tarif yang tinggi, okey, harga kereta Honda akan menjadi lebih mahal. Oleh itu, permintaan kereta Honda akan berkurang dan secara automatik permintaan kereta tempatan kita, contohnya kereta daripada Pro 2, daripada Proton akan bertambah. Okey, setiap kesan ini dia sangat berkait antara satu sama lain. Sebagai contoh, harga barang import naik, permintaan barang import akan berkurang dan permintaan barang tempatan bertambah. Oleh itu, pengeluar mempunyai potensi untuk menambahkan pengeluaran barang tempatan. Okey, apabila pengeluar memerlukan pengeluaran yang lebih banyak, mereka memerlukan guna tenaga. Okey, mereka memerlukan guna tenaga di sini. Okey, kita nampak penggunaan guna tenaga meningkat. Okey, mereka memerlukan lebih ramai pekerja. Okey, jadi peluang pekerjaan akan bertambah. Okey, kita boleh tambah kat sini. Apabila guna tenaga dalam negara meningkat, peluang pekerjaan meningkat dan kadar pengangguran rakyat kita akan menurun. Okey, dan apabila rakyat bekerja, okey, secara automatik taraf hidup rakyat akan meningkat. Kerana apa? Kerana rakyat mempunyai pendapatan. Dan apabila rakyat mempunyai pendapatan, mereka mempunyai kuasa untuk membeli. Purchasing power, iaitu kuasa untuk membeli. Dan ianya akan memberi kesan kepada ekonomi negara, di mana ekonomi negara akan semakin maju. Okey, ini adalah kesan secara umum. Kita boleh nampak sebenarnya apabila adanya sekatan perdagangan antarabangsa. Okey. Okey. Kemudian kita lihat pula kebaikan dan keburukan PAB. Okey, kalau sebelum ni kita dah tahu, kita dah belajar tentang sekatan. Okey, kemudian tujuan sekatan dan kita tengok pula sekarang ni kebaikan dan keburukan PAB, iaitu kebaikan perdagangan antarabangsa. Okey, sebenarnya sekatan perdagangan antarabangsa dibuat dengan tujuan yang baik, di mana ianya bertujuan untuk menjaga kebajikan masyarakat, terutamanya masyarakat tempatan dan juga pengeluar tempatan. Namun begitu, ianya tetap mempunyai kesan positif dan negatif. Okey, kita akan tengok kebaikan perdagangan antarabangsa. Apabila adanya perdagangan antarabangsa, okey, ianya akan mengurangkan penawaran import. Kenapa kita kata mengurangkan penawaran barang import? Kerana tarif dan kota yang dikenakan dalam sekatan perdagangan antarabangsa menyebabkan jumlah penawaran barang import berkurang. Oleh itu, seperti yang cikgu maklumkan tadi, harga barang import tu menjadi lebih mahal dan permintaan barang tempatan akan meningkat. Oleh itu, mengurangkan penawaran barang import. Maksudnya, kita tidak terlalu bergantung kepada barang import. Apabila berlakunya perkara ni, kita mengurangkan penawaran barang import, secara automatik permintaan barang tempatan akan meningkat. Okey, kerana harganya yang lebih murah. Dan apabila adanya perdagangan antarabangsa tadi, okey, kebaikan dan perdagangan sekatan, okey, ianya akan mengurangkan pengangguran. Okey, mengurangkan pengangguran,
okey, di mana peluang pekerjaan akan terbuka dan secara automatik pendapatan negara akan bertambah. Okey, di mana pendapatan negara dapat diperolehi hasil daripada tarif yang menyumbang kepada sumber hasil antara sumber hasil yang terbesarlah kepada negara. Dan selain itu, subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar akan meningkatkan lagi pengeluaran barang tempatan. Okey, oleh itu ianya akan menjadikan harga barang ekspor menjadi lebih murah. Okey. Dan seterusnya, apabila adanya sekatan perdagangan antarabangsa, ianya akan memperbaiki imbangan pembayaran di mana imbangan pembayaran termasuklah ekspor dan juga import di mana tarif, kota dan kawalan pertukaran asing sebenarnya ianya akan mengurangkan permintaan terhadap barang import dan apabila pengurangan dalam import negara berkurang, secara automatik ekspor negara akan meningkat. Dan yang terakhir, kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa ialah ianya melindungi industri muda tempatan. Kita ingin menggalakkan perkembangan industri muda tempatan. Okey. Kemudian kita lihat keburukan sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, apabila adanya sekatan perdagangan antarabangsa, ianya turut memberi kesan negatif. Okey, memberi kesan negatif. Yang pertama dari aspek agihan sumber. Kenapa? Kerana apabila adanya dasar perlindungan dalam perdagangan antarabangsa, maksudnya beberapa sumber ekonomi akan beralih ke industri ataupun ke sektor yang dilindungi oleh tarif. Oleh itu, ianya akan merugikan negara lah. Kerana apa? Kerana kebanyakan pengeluar mereka akan pergi kepada sektor ataupun industri yang dilindungi oleh tarif. Sebab apa? Kadang-kadang memang negara akan melaksanakan dasar perlindungan. Okey, yang kedua, apabila adanya sekatan tadi, pengguna akan mengalami kesan. Sebagai contoh, pengguna tidak dapat menggunakan barang daripada negara luar ataupun terpaksa menggunakan barang yang berkualiti rendah. Okey. Dan secara automatik pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan barang import. Okey. Kemudian yang ketiga dari aspek agihan pendapatan. Okey, apabila contoh negara kita dia mengurangkan import daripada negara lain. Oleh itu, negara lain mungkin biasanya dia akan mempunyai satu tindak balas yang samalah. Mereka akan mengurangkan juga permintaan barang import daripada negara kita. Oleh itu, kalaulah barang ekspor makin berkurang, majikan ataupun pengeluar mereka akan kurangkan penggunaan tenaga buruh. Sebab apa? Sebabnya permintaan barang ekspor dah makin kurang. Kita ekspor, Malaysia akan ekspor. Contohnya kita tak nak dah import barang daripada negara X. So negara X dia akan buat tindakan yang sama. Jadi pengeluar akan mengalami penurunan pengeluaran. Oleh itu mereka akan mengurangkan tenaga kerja kat sini. Jadi itu ini akan memberi kesanlah kepada pendapatan pekerja dalam industri pengeluaran import. Sebab itulah kita kata pengagihan pendapatan yang tidak adil. Okey, dan apabila adanya sekatan perdagangan antarabangsa, secara automatik dia mengurangkan ekspor. Seperti yang cikgu sebut tadi, mereka akan mengambil tindakan yang sama. Dan apabila berlakunya sekatan, maksudnya pengeluar tempatan mereka mempunyai kelebihan dan berkemungkinan. Sebab apa? Sebab industri tempatan ini telah dilindungi oleh dasar-dasar kerajaan dan ianya akan mewujudkan kuasa monopoli. Okey, dan apabila berlakunya monopoli, biasanya dianya akan menyebabkan kesan terhadap harga lah, di mana harga barang akan menaik. Sebab apa? Monopoli ni maksudnya
mungkin satu company sahaja yang menguasai pengeluaran barang tersebut. Dan yang terakhir adalah ketidakcekapan dalam industri tempatan. Kenapa? Kerana industri tempatan mungkin mereka rasa dilindungi. Adanya dasar-dasar perlindungan, dasar sekatan. Oleh itu mereka ni tiada inisiatif untuk meningkatkan tahap kecekapan. Oleh itu, kebergantungan ini sebenarnya akan menyebabkan industri tempatan tidak dapat beroperasi dengan baik, mungkin pengeluarannya kurang berkualiti. Okey, ini antara keburukan sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, ini ada 6. Okey. Oleh itu, cikgu akan cuba untuk minta cikgu dah buat 5 kumpulan untuk awak melaksanakan aktiviti 2.2.5A. Okey, pada muka surat 161. Okey, ni antara kumpulan yang telah dibentuk oleh cikgu. Okey, mohon semua kumpulan bersedia untuk membentangkan hasil kerja masing-masing. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada liberalisasi perdagangan. Apa itu liberal? Kita tahu, kita pernah dengar perkataan liberal. Liberal ni maksudnya bebas. Oleh itu liberalisasi perdagangan ini adalah tiada syarat pegangan atau sekatan. Maksudnya kebebasan, kelonggaran dalam beberapa aspek, terutamanya dalam pegangan equity asing, penurunan tarif. Maksudnya ada negara-negara yang mungkin tidak mengalami tarif apabila mereka mengeksport barang ataupun mengimport barang. Kemudian dari aspek kemasukan tenaga buruh, maksudnya bebas. Okey, dan dari aspek FDI, Foreign Direct Investment, iaitu pelaburan langsung asing. Okey, di mana bila berlakunya liberalisasi ini bukan semua tetapi kita ada beberapa perjanjian lah di mana apabila negara tersebut terlibat dalam liberalisasi perdagangan, maksudnya tiada sekatan perdagangan bagi negara yang terlibat. Kerana ini adalah sebagai langkah untuk mempromosikan perdagangan bebas. Okey, cikgu ambil satu contoh di mana ini adalah contoh liberalisasi perdagangan CPTPP, iaitu Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Sebelum ni dipanggil sebagai TPP. Kemudian diluaskan lagi menjadi CPTPP. Ini antara negara yang menjadi anggota lah, iaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam. Maksudnya semua negara ini apabila mereka menjalankan aktiviti perdagangan, mereka tiada sekatan perdagangan di sini. Ataupun kelonggaran. Mungkin dari aspek tarif, cukai lain, dia berbeza dengan negara yang tidak menjadi anggota. Ini yang kita panggil sebagai liberalisasi. Liberal, bebas, tiada syarat. Okey. Dan liberalisasi ini mempunyai kelebihan dan keburukan. Ataupun kekurangannya sendiri. Ini adalah antara kelebihan apabila negara tersebut menganggotai liberalisasi perdagangan. Antaranya adalah interaksi ataupun transaksi antara negara yang terlibat akan menjadi lebih intensif tanpa dibatasi, tiada peraturan, tiada undang-undang, dan kemudian dari segi pergerakan barang menjadi lebih mudah. Kemudian dari segi kos pengeluaran, dari segi kecekapan pengeluaran, ini akan memberi kesan yang baik. Kemudian kita tengok F, kemasukan pelaburan asing menambah modal dan merancangkan kadar pertumbuhan ekonomi selain memperluaskan pasaran pekerjaan. Dan kita lihat kekurangan liberalisasi perdagangan. Apabila mereka terlibat dalam liberalisasi perdagangan, antara kekurangannya ialah industri tempatan tidak mampu bersaing lah
Sebab apa? Sebabnya negara-negara luar dapat masuk ke negara kita tanpa adanya Persekatan Perdagangan Antarabangsa. Dan biasanya setiap perjanjian ini dia tidak bersifat dua hala, di mana kadang-kadang dia akan merugikan sesebuah negara. Okey, dan perkongsian kepakaran dan proses pemindahan teknologi kadang-kadang ianya tidak sepenuhnya lah, dan ianya juga boleh membawa kepada kebergantungan kita kepada ekonomi negara luar. Okey. 34 tu boleh tak nak lukis makanan je? Okey, dan kita akan tengok apabila sudah berlakunya liberalisasi, ianya sebelum akan adanya juga blok ekonomi dan juga perjanjian perdagangan. Okey, untuk topik 2.2.6 iaitu blok ekonomi dan perjanjian perdagangan, kita akan sambung hari Jumaat. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.